الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا ناجحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 هو النور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang rahmati Allah semuanya, tuan-tuan dan puan, apa khabar? Selamat pagi diucapkan, sabahul khair. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu, ya. Dan tuan-tuan dan puan, sekarang ini berada bersama saya Ustaz Hadi dari Izzi Ngaji. InsyaAllah sekarang ini kita berada dalam slot sharing tajwid. Dan tuan-tuan dan puan, dah berapa hari kita tak bertemu. Last kita jumpa pada hari Jumaat. So kita tak bertemu pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. 4 hari. Jadi 4 hari ni pun dah rasa macam lama, tuan-puan, ya. Siapa yang memang dah sedia menanti untuk live tiap pagi tu akan rasa lama lah, saya percaya. Dan saya sendiri pun rasa macam lama sangat tak live pagi ni. Padahal baru 4 hari, tuan-puan. Baru 4 hari. Bayangkanlah kalau dah lama benar, mau seminggu ke sebulan ke, tak tahulah rasanya macam mana. Ya. Jadi apa-apa pun alhamdulillah, pada pagi ni kita dapat lagi bertemu bersama, bersua kembali. Dan alhamdulillah, segala urusan saya yang saya sebutkan tempoh hari semuanya dah selesai dengan baik, alhamdulillah. Dan insyaAllah tuan-puan doakanlah agar semuanya berjalan lancar, dan doakan juga agar kita punya sharing tajwid setiap pagi ini akan kekal berterusan, ya. Akan kekal berterusan sehingga penghujungnya, insyaAllah. Kalau dah habis sampai 30 juzuk pun diulang balik. Habis 30 juzuk, ulang balik daripada awal, InsyaAllah. Okay. Dan sama-sama juga kita doakan agar kita semua kekal istiqamah. Okay. Kita doakan agar kita semua kekal istiqamah. Kita hampir menuju Ramadan ni, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-puan makin berkobar-kobar semangatnya. Okay. Berkobar-kobar semangatnya. So jangan lupa tuan-puan untuk dapatkan kita punya Ramadan Planner. Jangan lupa, siapa yang belum dapatkan Ramadan Planner khas daripada Izzi Ngaji, boleh klik link di atas. InsyaAllah nanti di pertengahan sikit saya akan share kembali lah berkaitan dengan Ramadan Planner. Okay, kita sediakan Ramadan Planner, tuan-puan, untuk tuan-puan jadikan Ramadan pada kali ini lebih baik, lebih berjaya, lebih berdisiplin. Ada checklist yang kita boleh buat, kan? Ada rangkaian doa yang boleh kita amalkan. Semua ada dalam kita punya Ramadan Planner, insyaAllah. So sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan, dan kepada mereka yang memberi salam, saya menjawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk bantu saya dahulu. Kita sharekan sama-sama live kita pada pagi ini. Okay, kita jemput, kita sebarkan ilmu ini seluasnya. Okay. Kalau tak dapat belajar, menangis kat bucu katil. Masya Allah. Dahsyat tu. Ada yang kata sepi je rasa pagi-pagi. Mungkinlah, melainkan kalau tuan-puan sibuk dengan ada kerja nak kena buat, so tak rasa lah. Dan mungkin yang rasa sepi, sunyi ni pada mereka yang mungkin duduk rumah, kan, dah memang biasa paginya mengisi masa dengan kelas-kelas atau pengajian dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, so jangan lupa share, tekan butang share belah kiri tu. Okay. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni kita akan teruskan lagi bacaan kita, Suratul Baqarah, ayat yang ke-200. Surah Al-Baqarah ayat 200 pada muka surat 31. Okey, hari ni kita nak sambung ayat 200 surah Al-Baqarah. Dan tuan-puan yang ada Al-Quran boleh buka pada muka surat 31, ya. 31. Baik, alhamdulillah. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita sama-sama dahulukan pertemuan kita pada pagi yang penuh indah ini, insya-Allah,
dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, selesai untuk bacaan pembuka kita pagi ini. Mudah-mudahan kita dipayungi oleh sayap para malaikat insya-Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita usaha kecil yang kita lakukan ini, tuan-tuan dan puan, membuatkan kita mendapat barakah, keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Rahmat dan kasih sayang. Rahmat dan kasih sayang itu yang kita nak tu. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya himpunan pahala ini membuatkan kita dapat menikmati syurga Allah apabila berada pada akhiran hidup kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Okey, so untuk hari ini jom kita teruskan untuk kita punya bacaan semasa sebentar. Saya buka dulu slide kita. Okey. Jadi inilah dia ayat 200 surah Al-Baqarah pada muka surat 21, tuan-puan. Okey, muka surat 21. Yang belum tekan butang share dahulu. Kalau boleh kita nak himpunkan sahabat-sahabat baru sebelum menjelang Ramadan, tuan-puan. Ramadan pun kita akan terus kekal sharing tajwid seperti biasa, tidak ada perubahan insya-Allah. Dan saya harapkan sebelum menjelang Ramadan ni kita dah bina satu semangat baru, tuan-puan. Kita dah bina, jangan tunggu Ramadan, sebelum masuk Ramadan ni kita cuba himpunkan sahabat-sahabat kita di luar sana, kita himpunkan dalam keluarga Easy Ngaji ni. InsyaAllah boleh ke? Okey, saya mohon bantuan sahabat-sahabat semua untuk kita sebarkan. Moga-moga Ramadan pada kali ini memberikan satu titik permulaan kepada mereka yang mungkin selama ini tidak pernah ataupun nak mula tak tahu macam mana. Jadi mungkin di sini boleh menjadi titik permulaan lah. Dan pencetusnya daripada tuan-puan. Ya, kalau saya bergerak seorang saya tak mampu, tuan-puan. Saya perlukan kekuatan dan bantuan daripada sahabat-sahabat semua. Ya, saya ulang sekali lagi, saya tidak akan mampu bergerak seorang-seorang melainkan dengan bantuan tuan-tuan dan puan, dengan semangat tuan-tuan dan puan ada sekarang ini. Okey, terima kasih saya ucapkan di atas komitmen masing-masing ya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga lah. Moga Allah yang mampu membalas jasa anda semua, InsyaAllah. Baik, jadi ini dia ayat 200. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, kita akan baca dahulu. Okey, kita akan baca dulu ayat ini bersama-sama. Kemudian kita akan terus pada sesi bedah membedah lah. Dan tuan-puan boleh bersedia juga dengan alat tulis masing-masing, nota untuk tuan-puan catat sekiranya ada beberapa perkara yang penting ataupun poin-poin yang tuan-puan rasa macam tak pernah tahu kan. Jadi saya memang galakkan sangat untuk tuan-puan catat lah. Okey, kalau dengar saja ni risau. Dengar nanti masuk kanan, kejap je keluarnya. Biarkan kita faham dan kita tulis. Dan insyaAllah bila perlu untuk kita semak, ulang kaji semula, tak jadi masalah. Kita ada benda tu. Takkan tuan-puan nak buka live saya balik, nak cari kan, mana nak jumpa. Boleh lah, tapi kena struggle sikit lah, nak kena cari. Tapi kalau kita ada nota khusus untuk kita, insyaAllah lebih membantulah. Okey, jom kita teruskan. Ready semua? Tarik nafas. Saya nak tuan-puan yang berada di rumah, di mana-mana tempat, di mana lokasi yang tuan-puan berada sekarang, kita sama-sama fokus pada ayat ini dan kita akan baca sama-sama. Boleh tuan-puan? Saya cabar tuan-puan untuk baca kuat-kuat.
Walaupun saya tak dengar lah, saya cabar dari sini sajalah. Okay, baik. Ready semua? Adakah anda sudah bersedia? Kita mulakan. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, saya terlupa nak sebut tadi untuk sama-sama kita tajdid niat kita dahulu. Betulkan niat sebelum kita nak mulakan pengajian kita pagi ini. Bila kita dah betulkan niat kita, luruskan niat kita, insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan satu lorong untuk kita mudah nak menerima kefahaman. Kadang-kadang benda tu benda yang sama je saya cerita, tapi ialah ianya atas izin Allah. Kalau walaupun benda yang senang macam mana pun, tapi setiap individu tu nak terima tu pasti akan berlainan. Ada orang ni faham kod ni, orang ni faham kod ni, orang ni tak faham langsung, orang ni belum cerita habis lagi dah faham dah. Dia macam-macam keadaan dan situasi lah. Jadi kita mohon doa pada Allah, moga-moga diberikan kefahaman, diberikan kelancaran insya-Allah. Dan dengan apa yang kita faham ini, melalui usaha kita sendirilah, apa-apa pun melalui usaha kita sendiri. Dan insyaAllah dengan adanya kefahaman, adanya dia lebih kepada kefahaman lah. Bila cerita bab ilmu ni, dia tak lain tak bukan kefahaman je. Kemudian seterusnya barulah tindakan. Bila kita dah faham apa yang kita kena buat, kita kena bertindak untuk kita terus latih dan berlatih. Itu paling penting lah. Okay, tambah-tambah bab Quran ni, tak lain tak bukan memang tak nak kena banyak latihan itu sahaja. Bukan hanya kita sekadar nak dapat kefahaman untuk kita boleh syarah pada orang, tapi hakikatnya kita sendiri pun tak mampu untuk apply ataupun nak lakukan seperti mana yang kita faham tu tadi, kan? Jadi kita kena seiringkan dia, insyaAllah tuan-puan, biar ada kefahaman dan kefahaman itu betul-betul berlaku ataupun jadi pada bacaan kita tu. Bahasa mudahnya nak faham macam tu lah. Tak mau ada kefahaman je, tapi baca pun sama juga, seolah-olah macam tak ada kefahaman. Jadi kita tak mau macam tu, kita nak seiring, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, so itu saja. Tadi pun dah cerita dah, ni cerita lagi. Tak apa tuan-puan, biarlah ulang pun, berbuih mulut pun tak apalah, asal kena melekat dalam kepala kita, insyaAllah. Jom kita teruskan. Sedia semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ.
Baik, huruf fa tu tuan-tuan. Fa idza. Huruf fa dari atas fa satu harakat sahaja. Okey, huruf fa satu harakat sahaja. Kemudian huruf hamzah yang berbaris bawah. Huruf hamzah yang berbaris bawah bunyinya i. Fa idza. Fa idza. Ini bukan alif mat tuan-puan, hati-hati jangan tertukar. Ini bukan alif mat. Ini adalah tiang kepada hamzah. Fa idza qadaitum. Huruf zal. Okey, huruf zal ni kita akan baca dua harakat lah. Ni alif mat. Okey, dan sebab sebelumnya ni baris atas kan, kita tahu dua harakat mat asli. Cuma jangan lupa makhraj huruf zal ni kita kena keluarkan hujung lidah kita sikit sahaja. Ya? Keluarkan sikit sahaja. Fa idza qa. Fa idza za. Keluarkan sedikit hujung lidah. Baik, huruf qaf baris atas qa. Huruf qaf baris atas qa. Tebal selamanya. Huruf dha baris atas dha. Tebal selamanya. Kemudian ada huruf ya yang sukun di sini. Fa idza qadaitum. Baik, huruf ya yang mati sebelumnya terdapat huruf berbaris atas, kita akan sebut ianya lin, sifat lunak, sifat lembut, betul? Semua tahu tu, biasa dah dengar. Huruf ya mati sebelumnya baris atas, maka akan hadirlah sifat lunak, sifat lembut tu. Baik, cuma kita kena faham lembut itu berlaku bukan pada huruf dad. Dad akan kekal dengan sifat dia. Yang lembutnya ialah pada perjalanan kita nak sebut huruf ya tu. Boy. Tu ya mati tu. Kalau kita faham pada baris atas tu sahaja, iaitu pada dad tu lah. Itu yang jadi qadai, kan? Qadai, macam-macam bunyilah tuan-puan. Jadi elak kan. Yang kita nak sekarang ialah bunyi huruf dad yang sempurna. Dai. Fa idza qadaitum. Begitu. Okey, qadaitum. Huruf dad tebal. Kemudian ya mati sebelumnya baris atas, bacaan lunak. Sifat ni. Bacaan lunak ataupun bacaan lembut lah. Itu maksud lin. Kemudian tum, mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim. Tuan-tuan puan. Apa hukumnya? Idgham mislain ataupun idgham syafawi. Okey, apa itu idgham? Memasukkan ataupun menggabungkan. Kita nak masukkan apa? Mim mati ni, yang kosong ni, ke dalam mim yang bersabdu ni. Okey, dan asalnya mim bersabdu ni, yang kita tengok sekarang ni, dia tak ada sabdu pun kalau ikut asalnya. Tetapi diletakkan sabdu untuk menunjukkan bahawa adanya unsur memasukkan. Itu dia nak bagi tahu kita sebenarnya. Sebab tu para ulama meletakkan simbol. Okey, sabdu di situ nak menunjukkan bahawa berlakunya idgham, berlakunya unsur memasukkan secara sempurna di situ. Okey, fa idza qadaitum, masuk secara sempurna. Tum, dan mestilah kena dengung dengan kadar 2 harakat. Itu semestinya. Idgham syafawi. Mim mati bertemu mim. Baik, kemudian na ni mat asli, ni alif mat sebelumnya baris atas. Sikakum, sika. Dua-dua ni satu harakat lah, satu-satu nah. Kemudian kum. Kum ni kita bagi kemas sebutan dia, bagi disiplin. Jangan kum. Manasikakum fadhkurullah. Baik, huruf fa baris atas fa, terus matikan zal ni tuan-tuan. Dan ingat huruf zal jangan kita lantunkan dia fadh. Fadhkuru, bukan fadh. Biarkan suara kita tu mengalir. Jangan kita tahan bunyi dia. Okey, bila kita tahan tu yang ada kemungkinan besar jadi z tu. Fadh. Nampak?
Fadhkurullah. Nampak? Kita tahan bunyi tu. Fadhkurullah. Kalau kita baca perlahan, kalau kita baca tempo yang perlahan, kita nampak dah bunyi tu tuan-puan. Tapi kalau kita baca laju, tak perasan tu. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Nampak? Fadh. Jadi kita tak mau bunyi fadh tu. Dia dah lari daripada sifat dia lah. Jadi kita nak apa? Apa yang kita nak? Fadh. Jadi kalau baca laju pun tak ada masalah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum. Ada apa-apa pun berbalik kepada kita. Macam mana kita hasilkan tu? Okey, itu sahaja. Okey, macam mana kita hasilkan suara tu nanti. Itu sahaja. Baik. Fadhkurullah. Tadi kita berhenti kat sini kan. Huruf K baris depan ku, muncul bibir lah sebab baris depan. Ru tebal baris depan. Rullah. Terus abaikan waw mat kat sini, masuk pada kalimah Allah. Fadhkurullah. Kalimah Allah kena tebal. Dan bila kita berhenti pada kalimah Allah ni, akan berlakunya ma'arid li sukun lah. Okey, dengan kadar 2, 4, 6, 2, 4 ataupun 6, begitu. Clear sahabat-sahabat semua? فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Okay, kita baca sama-sama. Mulakan dengan isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaitani. Sekali lagi. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. Baik, nanti kita nak ambil semula di sini ya. Fadhkurullaha ka dzikrikum aba, sampailah zikra ni. Okey, kita teruskan di sini dahulu. Huruf K baris atas K, huruf Zal baris bawah zi lah. Hujung lidah keluarkan zik. Ka dzikrikum. Huruf kaf yang mati akan ada sifat hams, iaitu nafas. Sifat hams ni melibatkan nafas yang terlepas ataupun nafas yang mengalir. Zikrikum aba'akum kadzik. Sikit je tuan-puan cukup sifat hams tu dengar pada telinga kita sahaja, itu sudah memadai. Okey. Fadhkurullaha kadzikrikum. Huruf ra baris bawah ri, nipis sahaja. Kum. Kum ni kena bagi disiplin lah bunyi dia. Jangan kum. Alright. Mim mati bertemu hamzah. Di sini izhar syafawi. Jelaskan tuan-tuan puan jelaskan sebutan mim ni. Makhraj dan sifatnya. Boleh tuan-puan? Kadzikrikum aba'akum. Kadzikrikum aba'a. Dua harakat mad badal di sini. Okey, mad badal. Hamzah yang dibaca dua harakat dinamakan mad badal. Itu asas dia lah yang kita perlu pegang. Baik, untuk ba ni pula, ba ni kita akan panjangkan kadarnya 4 ataupun 5 harakat. Baik.
Jadi mungkin kepada mereka yang baru nak faham ataupun yalah nak ingat istilah-istilah ni mungkin sukar. Okey, kepada mereka yang baru nak berjinak-jinak Al-Quran ni, mungkin sukar nak ingat nama-nama dia kan. Macam ni sekarang ni kita nak tengok kalau nama hukum mad wajib muttasil. Okey. Baik, itu nama hukum. Tetapi kalaulah kita tak mampu untuk ingat dan hafal, kita fokus pada simbol, tuan-tuan dan puan. Kita lihat pada simbol. Sekiranya simbol mad ini, okay, simbol mad yang kita sebut ombak, misai dan sebagainya kan. Simbol mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Jadi sebenarnya itu pun menjadi permasalahan juga tu. Macam mana nak tahu dalam satu kalimah ataupun tidak? Betul kan? Kerana dengan adanya kefahaman itu barulah kita boleh tentukan sama ada pertemuan itu berlaku dalam satu kalimah ataupun tidak. Okey. Jadi kesimpulan dia untuk kita ingat apa dia? Simbol mad yang bertemu dengan hamzah mesti kena baca 4 ataupun 5 harakat. 4 lebih baiklah. Okey. 4 ataupun 5 harakat. Jadi tuan-tuan dan puan ingat itu sahaja. Simbol mad yang bertemu dengan hamzah. Yang dah ingat hukum, alhamdulillah, tak perlu fikir dah. Kan? Itu adalah anugerah yang Allah beri kepada kita, kefahaman yang betul-betul sampai kepada kita sehingga ianya tidak luput. Memang kita ingat sampai bila-bila kan. Okey, jadi di sini hukumnya mad wajib muttasil. Fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au. Baik. Mim mati bertemu hamzah. Samalah macam sebelum ni tadi. Izhar syafawi. Okey, jelaskan makhraj dan sifat bagi mim ni. Jangan buang sifat dengung dia. Jangan baca dengan bunyi melekat. Aba'akum au akum kum. Pastikan sifat gunnahnya ada, kekal. Aba'akum au ashadda zikra. Okey. Gitulah bunyinya. Baik, kemudian au. Kat sini bacaan lunak, bacaan lin, lembut. Au. Jangan bunyi au. Bukan itu, bukan lembut yang itu. Tidak. Au biasa aja. Kang salah faham pula. Kena pula bunyinya Robi tu au. Sekarang bantainya bunyi au. Kan? Elok yang lain okey dah. Kena kat sini pula. Lain pula passion bunyinya. Pastikan bunyinya kemas dan teratur lah. Kena fahami betul-betul maksud lin tu. Bukanlah lembut. Lembut yang macam saya buat tadi. Ya. Aba'akum au ashadda zikra. Aba'akum au ashadda au. Gitulah bacaan lin. Okay, boleh? Baik, jom kita teruskan lagi. Ashadda, huruf hamzah dari atas a, shadda. Au ashadda, huruf hamzah dari atas a. Huruf shin ni tengok panjang menor dia punya baris ni, tak ada apa kesan pun tuan-puan. Okey, tak ada apa pun. Jadi ianya tetap satu harakat syah. Jangan kita terkesan ataupun rasa macam mana lah nak baca huruf shin ni, panjang menor barisnya. Ya. Usahlah fikir. Itu tetap baris atas, satu harakat je, asya. Dan selepas shin tu terdapatnya sabdu lah, sabdu yang berbaris atas, kan? Aba'akum au ashadda au ashadda nampak tak? Huruf dal bersabdu tu. Ashadda zikra. Huruf zal. Sekali lagi. Kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Sikit je tuan-puan ya. Zikra. Okey. Gitulah. Huruf kaf yang bertanda sukun.
huruf kaf yang bertanda sukun, maka akan ada sifat hams yang akan hadir. Zik au ashadda zikra, sikit saja tuan-puan. Tak perlu kita over ataupun hasilkan bunyi itu secara berlebihan lah. Okey, boleh? Baik. Kak T siapa Puan Suzy, Kak T. Kita doakan yang terbaik. Kemalangan, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita doakanlah suami kepada Kak T. Siapa Kak T ni? Puan Yati ke? Apa-apa pun kita doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan, insyaAllah diberi kesembuhan. Saya pun tak sure Kak T mana ni. Tak apalah. Baik. So kita doakan yang baik-baik saja. Okay, mudah-mudahan apa yang Allah uji ini adalah tak lain tak bukan untuk meningkatkan ataupun menaikkan darjatnya. Amin ya rabbal alamin. Okay, kita sambung. Tadi kita dah berhenti pada zik, kan? Mati zik dan ada sifat hams. Kemudian ra ni kita berhenti dengan kadar 2 harakat. Mat apa? Mat iwad namanya tuan-puan. Okey, mat iwad. Yang iwad ni maksudnya tukar. Asalnya zikron, ron. Jadi kita tukarkan. Okey. Kita tukarkan bunyi ron ni tadi kepada ra, bunyi mat lah, 2 harakat. Dan ianya akan berlaku ketika waqaf, ketika berhenti sahaja. Okey. Baik. Saya ambil daripada atas ni. Fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Sampai sini, selesai. Kita baca sama-sama, boleh? Okey. Clear semua? Kita baca sama-sama Fadhkurullah. Ready, 1, 2, mula. Fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Dhikra. 2 harakat bila berhenti. Okey, kita teruskan lagi. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Huruf fa dari atas fa. فَمِنَ النَّاسِ fa mi, dua-dua ni satu harakat. Fami Faminan nun mati nun berbaris atas. Okey, masukkan terus pada nun bersabdu ni. Nampak ni. Jadi ini alif lam syamsiah tuan-tuan ya. An-nas ni kalimah alif lam syamsiah. Faminan nasi man yaqulu Faminan apa tu? Dengung tuan-puan. Kena dengung lah sebab nun bersabdu ni. Wajibul gunnah. Wajib dengung. Sekurang-kurangnya kadarnya 2 harakat lah. Okey, dengan kadar 2 harakat insya-Allah. Faminan nasi man yaqul. Okey. Faminan na lepas dah dengung tadi 2 harakat pula. Nan na 2 harakat. Siman yaqulu man yaqulu
Apa yang berlaku ni tuan-puan? Nun mati bertemu dengan siapa ni? Ya. Bila nun mati bertemu dengan ya, hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Masukkan bunyi nun ke dalam ya. Itu yang kita kena faham. Man yaqulu man yaqulu man yaqulu qu, kena tebal, qu man yaqulu ra. Jangan lemahkan bunyi qaf tu, kan? Man yaku, nanti jadi kaf pula. Yaku, qu, beza ku dengan qu beza. Mai. Jadi bunyi mai tu jangan kosong. Mai. Ni, pastikan bunyi ke hidung kita ni. Hidung kita. Mai yaqulu rabbana atina. Yaqu. Dapat tak? Selepas je kita idgham ni masuk ni, may yaqu, huruf qaf kena jaga. Huruf qaf kena jaga. Baik. So tadi idgham bi gunnah lah, ataupun idgham ma'al gunnah, sama sahaja. Masuk dengan dengung dua harakat lah. Okey, baik. Huruf qaf baris hadapan. Okey, sahabat-sahabat semua okey gitu. Boleh tak disebut idgham syamsi ma'al gunnah? Boleh je, betul je istilah tu. Cuma kalau orang awam dengar pening lah. Okey? Itu istilah tu kalau untuk guru Ustaz Sazah boleh lah pakai istilah tu. Biasa kita sebut kat situ dah. Alif lam syamsiyah wajibul gunnah, nun bersabdu. Maksudnya penggunaan istilah yang memudahkan orang untuk terima. Tapi kalau kata nak sebut nama style sikit, idgham syamsi ma'al gunnah, betul je. Sebab kat situ memang idgham syamsi ma'al gunnah ataupun bi gunnah, la yujad mushkilah. Tastati'un an tastakhdim. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak guna, silakan. Okey. Cuma penggunaan istilah tu tidak samalah seperti yang kita faham secara umum, kan? Cuma boleh ke tak boleh? Boleh je. Puan Raja Maznah. Okey? Tak ada masalah. No hal. Cuma kena tengoklah. Kalau kita mengajar ni, pastikan istilah yang digunakan pakai tu istilah yang masyhur ataupun istilah yang ma'ruf. Bolehlah nak kongsi, sekadar penambah, tambah. Tapi dia tak ada betul, tak ada salah lah. Dia tak ada betul. Jangan kata, oh kalau sebut ni salah, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata, kan? Dia bukan begitulah. Disiplin ilmunya bukan kita duk kata, oh ni salah, tak. Sebab nama pun istilah. Istilah ni adalah benda yang dicipta. Okey, benda yang dinamakan dan sudah tentu dalam bahasa Arab lah. Dan istilah Arab ni pun pelbagai. Dan yang menjadi rumitnya ataupun pening ni adalah disebabkan penggunaan istilah yang berbeza. Maksud sama tapi berbeza. Kan? Macam saya bagi contoh, izhar mutlak. Siapa yang belajar izhar mutlak biasa dengar. Ada orang belajar izhar wajib. Ada orang belajar izhar idgham. Nampak nama-nama tu? Itu semua nama-nama, istilahnya tu. Okey? Jadi kalau boleh, kita cuba menggunakan, macam saya pun, saya akan cubalah untuk elakkan penggunaan istilah yang merumitkan. Tapi kadang-kadang saya terlepas juga, kan? Kita bukan perasan. Tapi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sharekan tu membuatkan, oh ada juga istilah yang lain. Macam itulah, sekadar knowledge tambahan untuk kita. Okey nak? Baik. Nun mati bertemu ya, Puan Safiah. Pertemuan tanwin dengan waw yang baris depan. Yang mana
Yang ni lah, mayyaku ni. Puan Safia. Yang ni ke? Idgham biunnah yang ni yang susah nak dibuat tu ke? Yang pentingnya kekalkan bunyi sampai hidung tu. Mai. Tapi tidak selalu melonjak lah. Mai. Tu dah jadi sengau dah. Mai yaqulu rabbana. Mai yaqulu rabbana. Boleh nak? Baik. Sambung balik. Qu ni tadi tebal selamanya dan kita baca dengan kadar 2 harakat. Mad asli qu panjang 2 harakat. Lu rabbana. Lu huruf lam dari depan. Lu. Ra tebal baris atas. Ra baris atas tebal. Rabbana. Rabb. Ra. Rabba. Rabbana. Rabbana. Na kena panjang ke? Kena. Sebab apa? Macam saya sebut tadi lah. Simbol mad bertemu dengan hamzah. Yaqulu Rabbana. Yaqulu Rabbana. Atina fid dunya. Yaqulu Rabbana. 4 atau 5 harakat. Okey. Ombak bertemu dengan hamzah ataupun nama sebenarnya simbol mad lah. Okey, alamatum mad bahasa Arabnya. Rabbana atina. A 2 harakat. Mad badal. Okey, mad badal. Tina fid dunya. Atina. Na 2 harakat. Ni alif mad sebelumnya baris atas. Fid dunya. Fid dunya. Fid dunya. Fid dunya. Fid dunya. Huruf fa baris bawah fi. Terus masuk pada dal ni. Ini dia alif lam syamsiyah. Ataupun tadi kata nak sebut idgham syamsi. Boleh, tak ada masalah. Okey. Idgham syamsi. Fid dunya. Nun mati bertemu ya. Baik, nun mati bertemu ya tuan-tuan dan puan. Apa hukumnya? Ni. Nun mati bertemu ya. Apakah hukumnya? Puan Nadia. Okey, baik. Selamat. Moga dipermudahkan urusan. Okey, nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya, tengok tu. Okey. Okey. Saya duk tengok jawapan ni.
Tak suara. Apa yang tak suara tu? Saya tak cakap apa-apa lagi. Saya duduk baca komen. Okay, baik. Alhamdulillah. So, nampaknya kefahaman tu dah betul-betul sampai pada tuan-puan. Hasil tuan-puan menuntut ilmu selama ni dengan guru-guru masing-masing sebelum ni mungkin. Ataupun mungkin ada yang tahu daripada saya. Tak kisahlah tahu daripada siapa pun. Yang penting kita faham. Baik, so kat sini nun mati bertemu ya. Okay, nun mati bertemu ya. Kalau ikut logiknya, dalam pecahan bacaan nun mati ataupun tanwin, nun mati bertemu dengan ya sepatutnya idgham bi gunnah. Betul tak? Idgham bi gunnah. Contoh idgham bi gunnah macam ni lah. Nun mati bertemu ya. Nampak ni? Saya buat satu lagi Ni nun mati bertemu ya. Sama juga. Nun mati bertemu ya. Ni pun sama, nun mati bertemu ya. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita kena faham betul-betul. Idgham bi gunnah. Okey, saya cerita idgham bi gunnah dulu Dengar baik-baik. Idgham bi gunnah berlaku disebabkan pertemuan di antara dua kalimah. Saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik. Okey, jangan tertinggal poin ni. Untuk hukum idgham bi gunnah ataupun hukum idgham ma'al gunnah sama sahaja. Okey. Pertemuan yang berlaku itu melibatkan dua perkataan, dua kalimah. Yang mana nun mati ataupun tanwin akan berada di hujung kalimah yang pertama. Contoh macam ni. Ni nun mati, man, ni satu kalimah. Man. Dan nun mati itu berada di hujung kalimah. Kalimah man ni, hujung. Hujung sekali lah, last. Okey. Kemudian dia akan bertemu dengan 4 huruf ya, waw, mim, nun yang berada di permulaan kalimah yang pertama. Iaitu pada ya ni, nampak ni? Dia bertemu tak? Yes, bertemu. Tapi melibatkan dua kalimah. Maksudnya nun dalam satu kalimah, huruf ya dalam satu kalimah. Bukan ya sahaja, 4 huruf tu lah. Ya, waw, mim, nun. Dan nun itu akan berada di hujung kalimah yang pertama. Dan ya, waw, mim, nun akan berada di permulaan kalimah pertama. Pangkal. Berada di awal. Okey, hurufnya akan berada di awal perkataan. Boleh faham ni? Itu adalah syarat bagi idgham bi gunnah. Cuma poin besar dia, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf tu lah. Dan di sini, okey, kalimah dunia ni memang adanya pertemuan nun mati dengan ya, tuan-tuan dan puan. Tetapi pertemuan ini berlaku dalam satu kalimah. Jadi bila berlaku pertemuan dalam satu kalimah, maka ianya tidak akan berlaku. Maksudnya dia dah keluar daripada syarat-syarat untuk idgham bi gunnah. Sebab idgham bi gunnah tadi saya dah sebut. Syaratnya berlaku apa? Pertemuan dua kalimah. Dia melibatkan dua kalimah. Tapi sekarang ni kita tengok pertemuan nun mati dengan ya dalam satu kalimah. Maka di sini disebut sebagai izhar mutlaq. Okey, bacaan izhar mutlaq. Maksudnya izhar. Wajib diizharkan. Sebab tu ada juga istilah izhar wajib. Okey, izhar wajib. Dan kita lebih ma'ruf, kita lebih tahu dengan istilah tadilah izhar mutlaq tadi, betul? Mutlaq maksudnya dia tak berubah pun. Okey, bunyinya tetap. Tak boleh diubah, perlu dijelaskan. Okey, sebab tu tak diberi nama idgham bi gunnah. Itu sahaja. Okey, nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Baik, itu adalah syarahnya lah. Dia punya syarahan dia punya hujahnya begitu. Dari satu sudut lain kita boleh tengok dari sudut simbol dia lah. Betul tak? Dari sudut simbol dia kita nampak nun mati ni ada simbol sukun, nampak? Ada simbol mati. Yang mana kita tahu kalau nun mati yang ada, yang terzahir simbol sukun padanya, maka nak menunjukkan bahawa nun itu perlu dizahirkan bacaannya, perlu dijelaskan, dibaca dengan nyata, terang. Tanpa ada unsur idgham memasukkan, tanpa ada unsur ikhfa
sembunyi. Faham tak? Dia lari daripada dua unsur ini. Maka perlu dijelaskan. Itu kalau kita faham dari satu sudut yang lain, dari sudut simbol ilmu, dari sudut simbol dhabtul Quran. Okey, penandaan simbol-simbol yang ada dalam Al-Quran. Itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja tuan-tuan. Geng-geng kita pun baru belajar. Kita baru belajar je benda ni kan. So saya harap tim-tim sahabat-sahabat kita semua jangan lupalah, jelas. Dan sahabat-sahabat yang mungkin tak join kita pun, insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya share ni memberi manfaat pada semualah. Okay, yang penting kita faham nak baca tu macam mana. Sebab bila kita baca dengan kefahaman ni, dia lain tuan-puan kan? Betul tak? Dia beza dengan boleh baca. Ustaz, saya boleh baca tapi tak tahu hukum. Ramai je yang cakap macam tu. Saya faham. Dan dia tak ada masalah pun kat situ. Cuma saya sebut, saya nak bagi tahu, kalau baca dengan kefahaman, perasaan dia lain tuan-puan. Percayalah. Okay? Itu je saya boleh ungkapkan. Saya tak boleh nak cerita. Tak tahu nak gambarkan macam mana. Memang tak ada masalah kalau kata Ustaz, saya boleh baca, saya tahu baca dia macam tu, tapi saya tak tahu nak terangkan, saya tak tahu apa nama hukum. Yes, tak ada masalah. Cuma, saya ulang sekali lagi tuan-puan, bila kita baca dengan ilmu, dengan kefahaman, dia ada satu perasaan yang lebih sangat beza lah. Siapa yang dah rasa perasaan tu, insyaAllah dia tahulah. Tak boleh nak cerita dengan ni, kita tak boleh nak bagi tahu dengan lisan ni, tak tahu nak cerita macam mana, nak gambarkan. Boleh nak? Baik. So mudah-mudahan tuan-puan jelas dengan apa yang saya sebutkan ini tadi. Izhar mutlaq. Okey, kalimah ad-dunya. Tengok simbol je. Kalau ada simbol sukun tu, insya-Allah tahulah, kena jelaskan lah tu, ya. Itu sahaja soalan untuk hari ni. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Bacaannya sama macam izhar halqi, sebiji. Jangan bantai dengung idgham pula. Kan dah baca molek-molek di awal ni. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Amboi, sedap je bawa idgham kat situ kan. Fi dunya. Dengan lenggoknya siap. Padahal dah silap dah tu. Sebab apa faham ni idgham bi gunnah? Tidak. Atina fid dunya. Dunya izhar mutlaq. Okey, wallahu alam. Nun mati ada simbol, bertemu ya, waw, mim, nun, apa hukumnya? Nun mati ada simbol. Nun mati yang ada simbol sukun, dia akan bertemu dengan 6 huruf izhar halqi. Al-ghahin kha'ahu, huruf yang datang daripada halqum. Kalau ya, waw, mim, nun ni tak, melainkan izhar mutlak. Dia akan bertemu dengan ya dan waw sahaja. Izhar mutlak, nun mati akan bertemu dengan ya dan waw sahaja. Pada nun tidak ada, pada mim tidak ada. Okey? Itu sahaja. Siapa yang tanya? Puan Hasmah. Nun mati ada simbol, dia akan bertemu dengan dengan waw dan ya sahaja. Contoh ni, contoh ya lah. Dan disebut sebagai izhar mutlaq. Pada mim tidak ada, pada nun tidak ada. Boleh nak? Baru belajar pun dah tersilap juga jawabnya. Tak apa puan, fahamlah. Pelan-pelan.
Nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Mai kita sebut tu pun dah tahu dah. Mai kan ada unsur masuk. Faminan nasi man yaqul, kan? Yaqulu rabbana atina fid dun tu izhar tu. Okey, jangan keliru pula. Tadi saya buat perbandingan mayyaku kekallah dengan hukum idgham bi gunnah. Tuan-puan kena dengar molek-molek apa yang saya sebutkan ni. Kalau tuan-puan terlepas satu point itu yang jadi fahamnya lain tu. Okey, pastikan apa yang tuan-puan dengar ni adalah daripada point awal saya buka cerita tu sampai selesai. Kalau ada dengar separuh-separuh, risau, bimbang, nanti salah faham. Okey. So jawab jadi lain. Soalan saya tadi kat sini nun mati bertemu ya, ni yang saya garis warna merah ni. Okey. Okey, wallahualam. Selesai Baik, jom baca sama-sama dulu. Saya gatal hidung ni Okey. Kita ambil daripada faminanna sampai fid dunya. Kita baca sama-sama. Ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Okay, selesai. Kita sambung sikit lagi tuan-puan sikit lagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min. Okay. Wa ma, huruf waw pada atas wa. Wa ma, wa pada atas wa, ma dua harakat. Ni alif mad. Oops, kejap tukar pen dulu. Ma dua harakat. Ni alif mad sebelumnya baris atas. Wa ma lahu, wa ma lahu fil akhirati min. Wa ma lahu fil lahu, lam baris atas, lahu dua harakat. Okay, dua harakat. Ni ada waw mat kecil ni. Lahu hu matsilah qasirah. Nama hukumnya matsilah qasirah. Matsilah qasirah. Kadarnya sama dua harakat juga tuan-puan ya. Wa ma lahu fil akhirah. Fil, di sini alif lam qamariyah. Kemudian dua harakat. Dua harakat. Apa dia hukumnya? Mad badal. Okey. Wa ma lahu fil akhirah. Fil akhirah. Khi. Huruf kha ni tebal tuan-puan kha. Khi, khu. Cuma bila kata tebal kha ni jangan sampai sungguh-sungguh benar. Sebab kha yang berbaris bawah ataupun huruf tebal yang berbaris bawah, okey, huruf tebal yang berbaris bawah, kita akan dapati bunyinya tidak sama seperti baris atas. Kha tebalnya tidak sama seperti baris atas, tidak sama seperti baris depan. Kha, khu. Bila baris bawah, khi. Jangan khi, kan fil akhirah, kan sungguh-sungguh sangat buat dia. Tak perlu pun. Kita kena faham kaedah tu.
fil akhirati min khalaq. Okay. Wa ma lahu fil akhirati. Gitu. Fil ni tadi alif lam qamariyah. A mad badal, ra khi tebal baris bawah, ra tebal baris atas, ra baris atas, ti min nun mati bertemu kha. Nun mati bertemu kha. Izhar halqi. Ni izhar halqi. Nampak nun tu ada simbol kan? Simbol sukun. Maka perlu dijelaskan makhraj dan sifat bagi nun. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Khala la kha, jangan khala la tu tebal. La khalaq. Baru matikan qaf. Okey. Baik. Di sini khalaq. Kat sini mad arid li sukun. Okey, itu hukum. Okey, hukum mad yang berlaku lah, pemanjangan yang berlaku 2, 4 ataupun 6. Dan dalam masa yang sama pada qaf itu sendiri akan wujudnya sifat apa? Qalqalah, lantunan tuan-tuan dan puan. Akan adanya lantunan. Baik, dan pantang larang lantunan saya dah selalu sebutkan, jangan bunyi hamzah. Elakkan bunyi hamzah. Okey, elakkan bunyi hamzah dan hindari daripada sebarang bunyi hindarkan daripada sebarang bunyi yang unsur baris atas, khalaqa, khalaqi, khalaqu. Hindarkan daripada untuk menyebut hampir kepada baris atas, baris bawah, baris depan ni. Nama pun lantun. So lantunkan dia. Dan jangan bunyi q belakang tu. Khalaq, khalaq, khalaq. Dan huruf qaf adalah huruf yang tebal. Maka lantunan yang berlaku juga tebal. Jangan khalaq, kan bunyi q pula. Khalaq, qa. Fil akhirati min khalaq. Dia tak perlu enjut pun khalaq macam tu, tak perlu. Okey, relax je. Okey, boleh tuan-tuan puan-puan. Boleh. Takut yang lain keluar ustaz. Gara-gara bersungguh benar bunyi. Keluar pergi mana tu? Saya lost. Tak dapat. Ni cerita pasal apa ni? Takut yang lain keluar ustaz. Gara-gara bersungguh benar bunyinya tu. Kat mana ni cerita kat mana tu? Oh ni huruf kha ni tadi ke? Okey lah. Jangan keluar lagi ya. Puan Zawiyah, ustaz boleh tak baca bismillah ra baris bawah tu? Ra baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bismillah tak ada. Ra baris bawah. Bismillah di baris bawah ya ra. Bismillahir. Mana ada kan? Ra baris atas tu. Hirra, ra. Maka saya salah faham dengan soalan ni. Puan Zawiyah Ahmad, cuba ulang balik soalannya. Sirah Nabawiyah. Kita mula 8:30 pagi, insya-Allah.
Okay, jelas So qalqalah tu tadi khalaqa. Khalaqa. Okay, huruf qaf, lantun. Dan pastikan ianya tebal lah. Okay, dan boleh juga kita baca dengan 246. Itu adalah kadar panjang. Dan yang penting lantunannya tu di hujung lah. Tak kisahlah kita nak buat 246 pun. Tapi ending tu, penamatnya tu nanti akan kita tutup dengan sifat lantunan qalqalah tu tadilah. Itu sahaja. Saya baca balik daripada wama ni kat sini. Saya ambil daripada atas lah. Okay. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ khalaqa gitu. 246 lah. Tadi saya buat 6 harakat kan. Kalau tuan-puan dah biasa 4 harakat, silakan khalaqa. Nak 2 harakat khalaqa. Begitu. 2 jarang lah, mungkin susah sikit. 4 okey lah. Dia just nice tuan-puan. Okay. Qalqalah kubra. Okay, namanya qalqalah kubra, besar. Berada di hujung, berlaku ketika waqaf, berhenti dan tidak bersabdu. Okey. Macam mana saya nak bagi tahu a'udzubillah tu ustaz? Ya, tak faham soalan. Macam mana saya nak bagi tahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah ke bismillah? Dua tu tak ada tu. Ra baris bawah. Ke ra baris atas? A'udzu billahi minasyaitonir ra baris atas tu. Kalau bismillah pun sama. Bismillahirrahmanirrahim pun sama juga. Sekejap, Puan Zawiyah yang tanya tadi kan, yang huruf ra tu. Ke lain orang ni? Orang sama. Okay, boleh? Okay, kita baca dulu sama-sama. Wama lahu, kita ambil daripada wama lahu. Nanti di hujung nanti kita akan ulang balik lah daripada atas. Wama lahu. Okay, 1, 2, mula. Wama lahu fil akhirati min khalaq. Gitu. Selesai dah. Okay. Puan Zawiyah Ahmad tadi, saya tak dapat lagi tu. Tak, maaf nah. Soalannya macam mana tu? Saya kurang jelas dengan soalan. Saya faham ia berkaitan dengan ra, cuma tak tahu yang nak dimaksudkan tu macam mana. Tadi kata ada senyum tak senyum tu kan. Okey, baik. Jadi insyaAllah sebelum kita akhiri live kita pagi ni, saya nak ajak sahabat-sahabat semua untuk kita baca semula daripada awal sehingga selesai. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ni, daripada awal. Boleh? Ready semua? Ustaz, macam mana bunyi qalqalah, dia bunyi hamzah tu? Bunyi belakang tu? Khalaq.
ada sebenarnya bukan bunyi hamzah, cuma diistilahkan hamzah tu sebab hamzah ni dia ada sifat syiddah dia, sifat tertahan. Maknanya kita menahan suara lantun tu. Qul huwallahu ahad. D d d tu belakang tu, bunyi belakang tu. Kan dia macam bunyi hamzah ibaratnya. Bukanlah bunyi hamzah yang betul-betul hamzah tu. Ni perumpamaan apa yang disebutkan oleh para qurra. Ahad, Allahu samad. Bunyi sangkut sekat belakang tu. Jadi kena faham qalqalah ni maksudnya lantun. Ahad, ahad beza dengan ahad. Ahad dengan ahad. Ahad, ahad tu bawah lantun. D d d d d. Kita tahan. D d tahan. D d lepas. D. Biarkan betul-betul dia datang sebagai sifat yang melantun. Tak tak. Ahad, 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 ahad. Kita dah kunci bunyi dia. D. Lantun tu dah betul dah. Lantun betul kita kunci dia. So kita tak mau macam tu. Ahad. Lepas aja. Okay. Boleh kot noh? InsyaAllah. Yang Ustaz baca tu lah, raw nipis ke tebal. Okay, soalan ni patutlah saya tak faham soalan. Raw tu kan baris atas. Bismillahirrahmanirrahim. Raw baris atas kan? So tebal ke nipis? Raw baris atas mestilah tebal. Dia takkan jadi nipis. Dia tak ada kaitan pun dengan huruf sebelum tu. Sebab raw tu tengah hidup. Sebab raw ni banyak perbincangan dia. Dia bukannya raw yang perlu kita tengok sebelum. Bukan semua keadaannya begitu. Raw yang dalam keadaan berbaris, kita tengok dalam keadaan dia berbaris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir tu kan dah tebal tu. Dan tebalnya bukan isu kat nir tu. Yang tebalnya kat raw tu. Janganlah nipis nir raw tiba-tiba tebal. Dia takkan berlaku macam tu lah. Takkan, tak mungkin. Tu yang saya tak faham tadi. Melainkan kalau puan tanya tadi, macam mana nak sebutan nir tu, nun baris bawah dengan raw bersabdu tu, itu saya faham soalan macam tu. Sebab tadi tanya raw baris bawah. Kan, saya faham soalan tadi tu macam tu. Raw baris bawah. So tak ada raw baris bawah. Raw tu baris atas. So baris atas mesti kena tebal. Macam tu. A'udzu billahi minasyaitonir ra. Kan? Minta maaf Puan Zawiyah. Saya kurang jelas dengan soalan tadi. Sebab Puan tanya tadi raw baris bawah. Tu saya tak dapat tangkap tu. Sebab raw kat situ raw baris atas. Jadi persoalannya nir tu kan? Maksudnya sebelum nak sebut nir tu adakah nipis ataupun tebal? So tebal lah. Dan sebenarnya kat situ tak ada isu pun tebal ataupun nipis. Sebab kita bukan nak tengok kat situ. Nak tengoknya pada baris raw tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir raw. Dia automatik. Bunyi tu dah merangkumi dah semua. Nir raw. Dia takkan jadi satu nipis satu tebal. Alasannya apa? Sebab nun baris bawah. Nir. Macam mana kita baca tu? Susah. Dia menyukarkan. A'udzu billahi minasyaitonir ra. Mana mau ya? Tak boleh. So, apa-apa pun berpandukan baris. Itu sahaja. Okay? Berpandukan baris. Itu sahaja.
Boleh tuan-puan? Jelas ke? Yang bertanya tadi pun jelas ke? Bagus soalan tu. Lepas ni tahu dah. Kan? Tak ada, maksudnya tak ada isu lah kat situ. Okay, ni apa cerita ni? Boleh nak? Okay. Baik, jom sahabat-sahabat semua, kita fokus sebentar untuk kita baca dulu ayat ini, InsyaAllah. Ready? Tarik nafas. Satu. Kita baca sama-sama Satu, dua. Okay, sekali lagi. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Kita baca tempo laju sikit. Laju sikit, tak adalah laju sangat. Laju sikit nah. Okay, ready semua? Sekali lagi. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan puan, jangan keluar lagi, tunggu sekejap. Saya nak bagi tahu bahawa kami izin ngaji ada menyediakan Ramadan Planner buat tuan-puan. Ni Ramadan Planner. Sebenarnya warna hijau buku ni. Tapi sebabkan ada green screen, so dia hilang color hijau ni kat sini. So, tuan-puan, di sini saya tunjukkan ada beberapa perkara yang menarik yang ada dalam Ramadan Planner ni. Dan sebelum tu tuan-puan, kenapa kita namakan Ramadan Planner ni adalah disebabkan untuk tuan-puan dapat mendisiplinkan Ramadan tuan-puan pada tahun ini. Dapat kita buat checklist semakan. Contohnya macam dalam ni kita ada letakkan macam misi khatam 30 juzuk. So kita ada letak kotak tarikh juzuk 1, juzuk 2. Jadi tuan-puan perlu isi saja. Setelah selesai je bacaan, tuan-puan akan, ini antaranya lah yang saya cerita ni antaranya. Tuan-puan boleh isikan dalam Quran dalam buku planner ni.
Dan tuan-puan boleh nilai sendiri di manakah tahap tuan-tuan perempuan. Kalau kata hari ni dapat berapa muka surat, dapat ke 1 juzuk, tak dapat tak apa, okey, buat dulu. Dan benda ni menjadi kayu ukur lah sebenarnya. Jadi kita letakkan ni macam-macam lah. Kemudian kita ada nota, jom sertai sharing tajwid bersama Ustaz Hadi. Kan ada ruang kosong untuk tuan-puan follow kita punya live setiap pagi, so tuan-puan boleh isi nota. Kemudian kita ada letakkan amalan fardi kita, amalan tuan-puan sendiri kan, untuk solat subuh, zuhur. Ada tulis lah baca, solat sendiri ke, jemaah ke. Lepas tu ada rekod bacaan, hari ni saya baca berapa muka surat. Kemudian ada tulis amalan-amalan sunat, sunat tahajud, sunat taubat, sunat duha. So untuk hari tu kita ada buat tak? Kemudian kita ada letakkan to-do list, maksudnya apa yang kita nak buat. Ni antaranya lah. Kemudian kita ada sertakan koleksi hadis berkaitan dengan Ramadan. Okey, kemudian kita ada sediakan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Kita letakkan juga koleksi doa. Okey, kemudian kita ada tips Ramadan sihat. Maknanya dalam bulan Ramadan ni macam mana kita nak kekalkan kesihatan yang baik. Saya yakin tuan-puan pun mahir dah bab-bab ni. Cuma ni sajalah supaya kita lebih rasa macam seronok dan bersemangat. Macam orang mengaji lah tuan-puan. Orang perempuan macam, contoh macam orang perempuan kan, kalau nak mengaji nak kena ada Quran yang cantik. Contoh lah, ni saya bagi contoh. Kan selalunya orang perempuan ni dia suka benda-benda cantik. Laki pun suka juga. Cuma saya bagi contoh mudah lah. Macam pinggan mangkuk, kan kita nak hidang orang makan tu, tak mau pakai pinggan polystyrene. Rasa macam tak kena kat mata. Nak ada satu pinggan yang cantik nak hidang kat orang. So samalah, kita nak menyambut Ramadan ni, nak masuk dalam madrasah Ramadan ni, kita sediakan satu plan yang besar lah, apa yang kita nak targetkan. Kemudian kita ada macam-macam lah tuan-puan, koleksi hadis, koleksi doa. Dan ini bukan saya yang buat ni, ini antara tim saya yang buat lah, saudara Irfan. Beliau daripada bahagian designer. So antara apa yang ada dalam ni adalah benda yang pada saya sangat menarik kan. Dan insyaAllah juga kita akan berikan beberapa bonus kepada mereka yang membeli Ramadan Planner ini. Dan bonus tersebut hanya valid sehingga 19 hari bulan. Hari ni 17 hari bulan. Jadi tuan-puan untuk dapatkan bonus, apa bonus tu wallahualam saya pun tak sure kan. Nanti kan saya dikhabarkan begitu sahaja. 17 hari ni 17 bulan. So untuk 19, sebelum 19 hari bulan, untuk tuan-puan dapatkan bonus. Okey, bonusnya apa? Tunggu dan lihat lah. Okey, jadi sahabat-sahabat semua, tuan-puan boleh dapatkan Ramadan Planner ini. Untuk booking pun boleh. Kepada sahabat-sahabat yang mungkin Ustaz saya nak, tapi sekarang ni saya belum boleh lagi lah, saya ada komitmen yang lebih lagi untuk dilakukan. Maksudnya mudahnya tak boleh nak beli lagi lah, mungkin faktor kewangan dan sebagainya. Jadi tuan-puan jangan risau, tuan-puan boleh klik je link. InsyaAllah tim saya akan bantu. Jangan risau, klik je, cakap nak booking dulu ke ataupun macam mana ke kan. Jangan bimbang. Saya harapkan kalau semua ada benda ni, insyaAllah mantap ni. Okay. So tuan-puan akan dapat, kita ada jual juga kurma. Siapa yang nak dapatkan stok kurma ajwa, kita jual kurma ajwa lah. Dan tuan-puan pun faham kurma ajwa ni dia punya harga tu lain macam sikit kan. Jadi jangan yang tak biasa makan tu mungkinlah rasa. Saya dulu pun macam pelik kak, kenapa kurma ajwa ni mahal benar harga dia. Rupanya adalah sebab dia tuan-puan ya. Dan siapa yang dah biasa beli tu tahulah kenapa harga dia macam tu kan. Baik, so ini dia Ramadan Planner. Tuan-puan boleh dapatkan daripada kami, Easy Ngaji. Okay, insyaAllah. Dan tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan dengan adanya planner ini membuatkan Ramadan tuan-puan pada kali ini lebih tersusun cantik, lebih kemas dan lebih berdisiplin. Itulah tujuannya. Okay, jadi kalau ramai-ramai ada, insyaAllah tuan-puan akan dapat satu perasaan yang lebih menarik lah berbanding sebelum-sebelum ini. Mungkin tuan-puan pernah buat sebelum ni, tapi tak ada, yelah, macam mana nak beritahu ada suasana tu tak dapat lagi. Jadi sekarang ni kita berhimpun atas nama Easy Ngaji lah.
Kan, dan kita buat satu Ramadan planner untuk tuan-puan, khas untuk tuan-puan, dan secara tak langsung dengan pembelian tuan-puan ini membantu lagi pembangunan kami di sinilah. Saya terus terang je. Okey, dengan pembelian tuan-puan ni membantu kami untuk terus membangunkan izin ngaji ini. Boleh nak? So siapa yang berminat untuk dapatkan Ramadan planner ini boleh tekan link di atas. Saya dah sediakan link di atas. Dan jangan lupa tuan-puan, kepada mereka yang membeli ni Ramadan planner ni, tuan-puan akan ikuti live percuma Tadarus Ramadan melalui live Facebook yang tertutup lah. Maksudnya setiap mereka yang membeli ni, yang mendapatkan ni, tuan-puan boleh ikuti untuk Tadarus bersama sahabat saya Ustaz Zubairi setiap hari Isnin hingga Khamis pada jam 11.30 pagi, insyaAllah 11.30 pagi. Okey, kepada mereka yang memiliki modul ataupun Ramadan planner ni, insyaAllah. So ada benefit yang lain lah kita akan dapat. Bukan tuan-puan beli ni dapat ni je. Tuan-puan akan turut serta dalam satu grup, dan bermulanya Ramadan, tuan-puan akan bersama pada jam 11.30 pagi untuk sama-sama kita membaca Al-Quran. Tuan-puan macam style macam ni lah, live Facebook. Tapi bukan grup, bukan di page izin ngaji ni. Dalam grup yang tertutup lah kita akan buat. Kita akan invite kepada mereka yang membeli sahaja. Okey. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Okey. Jelas Tuan-puan boleh dapatkan Ramadan planner, dan bukan itu saja, tuan-puan juga boleh dapatkan kurma ajwa. So adalah kita akan bagi harga combo. Adalah harga kalau beli, maksudnya kalau beli ni, beli kurma, so akan ada satu harga combo lah, jimat lah sikit macam tu. Okay. Dan yang paling menariknya pada saya ialah tadilah, bila tuan-puan dapatkan Ramadan planner ni, tuan-puan juga akan dapat akses untuk join Tadarus setiap pagi. Kenapa tak buat open, Ustaz? Kan? Kenapa tak buat open? Kita memang khususkan kepada mereka yang membeli ni lah. Okay, itu saya kata benefit tu tadi. Walaupun dengan harga ni, ini harga dia 49 tuan-puan, RM49, tidak termasuk postage lah. RM49 tu tuan-puan akan dapat yang saya sebut tadi tu. Siapa yang beli sebelum 19 bulan ni akan dapat bonus yang saya sebutkan tadi lah. Bonusnya apa? Nantikan. Dan dengan pembelian RM49 ni, tuan-puan akan turut serta, tuan-puan akan masuk dalam grup Facebook yang tertutup untuk akses kita punya program Tadarus panjang Ramadan, daripada awal Ramadan sehinggalah selesai, insyaAllah. Setiap hari Isnin hingga Khamis jam 11.30 pagi bersama Ustaz Zubairi. Okey, boleh nak? So siapa nak Ramadan planner ni boleh dapatkan, insyaAllah tuan-puan. Saya harap benda ni sangat membantu lah. Saya harapkan ianya membantu tuan-puan. Kita banyak lah letak dalam ni hadis berkaitan Ramadan, tentang nak menyambut Aidilfitri, koleksi doa yang ringkas yang boleh kita amalkan. Contohnya doa keluarga bahagia, doa murah rezeki, doa mohon kesabaran, doa memohon rahmat, doa ketetapan solat, doa terang hati, lindung dari kezaliman, doa zuriat yang baik. Okey. Jadi banyak tuan-puan. Okey, kemudian kita ada doa buka 12 pintu rezeki, kan? Macam saya sebut tadi lah. Kemudian kita ada formula untuk habiskan. Kita letakkan formula untuk habiskan bacaan sepanjang Ramadan. Kalau dalam 604 muka surat tu, macam mana kita nak buat untuk bagi ngam habis Ramadan tu? Semua panduan tu ada di sini lah. Kita ada misi khatam 3 point misi khatam Quran. Kita letak misi khatam tu 3 kali. Siapa yang boleh habiskan, tabarakallah, barakallahu fikum. Sangat hebat lah, kan? Sebab yelah kita faham busy dan sebagainya. Jadi insyaAllah, so siapa yang nakkan Ramadan planner ni boleh tekan link di atas. Okay, tekan link di atas dengan harga RM49, dan tuan-puan akan dapat sekali dengan bacaan Tadarus bersama Al-Fadhil Ustaz Zubairi. Macam saya sebut tadi, dalam masa kita menjual, tapi insyaAllah
ianya bertujuan untuk, saya terus terang je, memang kita buat ni adalah untuk sama-sama kami pun membangunkan izin ngaji kami. Kami pun ada komitmen yang perlu kami selesaikan dengan bayaran guru dan sebagainya. Maka inilah cara untuk kami dalam masa yang sama kita dapat mengambil manfaat bersama. InsyaAllah tuan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang membantu dari sudut pembangunan izin ngaji ini sendiri, kan, dengan segala apa yang tuan-puan join seminar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan last sebelum saya undur diri, tuan-puan yang belum lagi daftar seminar seminar Allahu Akbar, lupa pula, seminar makhraj huruf yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, InsyaAllah boleh tekan link siapa yang nak join. Mungkin sebelum ni rasa tak nak join, tiba-tiba last ni rasa nak join pula lah. Tuan-puan boleh tekan link di atas juga. Okay, pendaftarannya hanya RM30 sahaja. Program setengah hari lah, daripada pagi hingga selesai. Sehingga selesainya insyaAllah dalam lebih kurang sebelum Zuhur lah, pukul 1 macam tu. Okay, jadi doakan agar kita dapat melancarkan ataupun melakukan seminar ini dengan baik, selesai sehingga jayanya. InsyaAllah amin ya Rab. So siapa yang nak planner boleh tekan link di atas. Siapa yang nak daftar seminar makhraj huruf RM30 yurannya, boleh tekan juga link di atas. Dan untuk Ramadan planner ni harganya RM49, tidak termasuk postage lah. Postage ni kita tengok siapa yang duduk di sekitar Ipoh boleh ambil di pejabat kami, dan siapa yang jauh kita akan post lah. Dan nilai untuk post tu kita akan tengok lah di mana kedudukan tuan-puan. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, tuan-puan yang nak nakkan Ramadan planner ni pun boleh tekan di ruangan komen bawah. Sahabat saya ada sediakan link di bawah, boleh tekan je. Ingat tuan-puan, kalau tak ada duit sekarang, kan, contohlah banyak nak kena urus duit ni, tak apa tuan-puan, jangan risau, kami cuba bantu sedaya yang mungkin. Okay, tuan-puan boleh booking dulu, kan, kita simpan tuan-puan, jangan risau. Jangan resah gelisah, kan. Tak apa, insyaAllah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sudi membantu, manalah tahu, kan, kau ada yang nak sponsor ke, kan, ada niat macam tu, kan, nak sponsor diary Ramadan ni tuan-puan. Ustaz, saya nak sponsor untuk 10 orang Ramadan planner. Boleh. Siapa yang nak berniat macam tu, kan, sila tekan link di atas, insyaAllah. Siapa yang ada niat gitulah. Ni bukanlah saya suruh paksa tuan-puan buat gitu, tidak. Jangan salah faham pula. Ni saya hanya memberikan option. Kok tuan-puan tak tahu nak salurkan ke mana, kan, nak buat nak kongsikan rezeki, insyaAllah mungkin dengan kaedah ini pun boleh lah. Okay, baik. So itu sahaja, minta maaf tuan-puan ambil masa sikit untuk cerita berkaitan dengan ni. Dan jangan lupa petang ni kita akan jumpa untuk slot seterusnya, BSP Baiki Surah Pilihan Surah Al-Mulk. Okay, nantikan pada jam 3 petang insyaAllah. Okay, saya harap semua boleh turut serta pada petang ini. Itu saja, saya mohon maaf di atas apa yang berlaku pada hari ini. Andai ada apa-apa kekurangan dari sudut penyampaian saya ataupun saya tersalah cakap, membuatkan tuan-puan terguris hati, saya mohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki, insyaAllah. Saya undur diri dahulu tuan-puan. Jangan lupa hashtag kita. Okay, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Moga-moga Allah sampaikan Ramadan pada kita dan kita mampu menjalani ibadah Ramadan ni, ibadah puasa ini dengan baik, serta kita dapat improve dari sudut ibadah kita lah, khususnya bacaan Quran kita. Dan kita doakan juga agar Ramadan kali ini membuatkan kita rasa membuak-buak lagi untuk kita nak baca Quran tu, rasa macam nak sangat. Sebab apa? Sebab dah belajar, kan. Dia punya perasaan tu lain sikit tuan-tuan, feeling dia lain. InsyaAllah itu sahaja. Kita tangguhkan dahulu pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, itu saja tuan-puan. Jumpa petang ni insyaAllah, dan jumpa esok pada jam 8.30 pagi. Siapa yang belum join Telegram boleh join, tekan link di atas. Baik, ada yang bertanya tentang rehal. Okay, rehal tu saya pun tak sure ada jual ke tidak. Mungkin tuan-puan boleh tekan link dulu. Okay, puan
Aji Jagmi kan, boleh tekan link untuk dapatkan info. Saya kurang pasti berkaitan dengan Rehal tu, sebab rasanya kita tak pernah jual lagi Rehal sebelum ni. Tapi insyaAllah mana tahu kok ada, boleh tekan tekan link di atas. Itu saja. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah
hukuman pada hambanya, moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhan.